Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan hasil kerja saya dalam subjek Asas Seni Digital PSVK 1143, tugasan yang kedua iaitu persembahan digital dengan tajuk Prinsip Reka Letak Casper. Jadi, nama diberi Nur Afrina Zayanah binti Muhammad Zainuddin dengan angka giliran 20230923100196 dan nombor matrik saya P23092849. Saya merupakan pelajar dari kelas PSV 1 ambilan Jun 2023-2028. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Nur Juliana binti Abdul Majid kerana telah membantu saya dan menyokong saya dalam menyiapkan tugasan saya ini iaitu tugasan 2. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana telah membantu dan memberi tunjuk ajar yang baik kepada saya. Pada hari ini, saya akan memberikan penerangan dan analisis reka bentuk poster yang telah pun saya hasilkan dalam bentuk digital yang bertemakan kepada pembelajaran masa depan. Ciri-ciri dan analisis yang dilaksanakan ini adalah berpandukan kepada reka letak Casper untuk membuktikan bahawa poster yang dilakukan ini menepati citarasa audien, berkualiti dan berkesan atau tidak. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita mengenali prinsip reka letak Casper. Jadi, sebelum itu mesti ramai yang belum tahu apa itu prinsip Casper. Apa kegunaan prinsip Casper ini, apa tujuan prinsip ini dan digunakan di mana. Baiklah, sebelum itu, reka letak dalam perisian persembahan elektronik ialah ilmu ataupun kemahiran yang digunakan untuk menyusun media pada paparan ataupun background sesuatu poster itu. Ianya bertujuan untuk membentuk persembahan yang menarik. Keupayaan meletak dan menyusun elemen media yang baik ni, dia akan memberikan kesan impak yang positif kepada sesuatu persembahan yang dihasilkan. Jadi, prinsip reka letak Casper merupakan panduan untuk menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang perhatian dan minat penonton. Jika skrin yang diletakkan itu dengan media yang tidak dirancang, ianya akan menyebabkan persembahan yang dihasilkan kurang menarik. Oleh itu, pentingnya penggunaan prinsip Casper dalam membuat sesuatu persembahan. Prinsip Casper adalah berdasarkan singkatan daripada perkataan Casper iaitu C untuk kontras yang bermaksud perbezaan yang ketara, A untuk alignment iaitu penyusunan ataupun seimbang, S untuk simplicity iaitu mudah, manakala P untuk proximity dengan makna anggaran ataupun berhampiran, E pula untuk emphasis yang bermaksud penekanan dan akhir sekali R untuk repetition iaitu bermaksudnya pengulangan. Baiklah, setelah kita mengenali prinsip Casper, mari kita lihat dengan lebih lanjut penggunaan prinsip Casper dalam penghasilan poster yang telah saya cipta. Yang pertama sekali huruf C, iaitu kontras. Ianya menunjukkan perbezaan antara dua objek. Reka letak poster perlulah memilih warna yang kontra, warna yang gelap dan juga warna yang terang. Kontra juga ianya digunakan untuk membezakan antara unsur dan juga latar belakang poster. Selain daripada membezakan dua item yang berlainan, kontra adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan ataupun perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. Selain daripada perbezaan warna, kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan tipografi, objek yang besar dan kecil, garisan halus dan kasar, tekstur yang licin dengan kasar dan sebagainya. Jadi, dalam reka letak poster saya, unsur kontras dapat dilihat dengan penggunaan warna kuning iaitu pada tipografi dan warna latar belakang poster yang berwarna ungu. Ianya menunjukkan kontra yang jelas dari segi warna yang berbeza
iaitu warna terang pada tulisan dan juga warna gelap pada latar belakang background poster. Huruf yang kedua ialah A. Dalam prinsip alignment, setiap item yang hendak diletakkan dalam muka depan poster perlulah seimbang agar kelihatan lebih cantik dan menarik. Pereka poster seharusnya pandai menyusun item-item yang ingin dipersembahkan supaya ia kelihatan lebih seimbang. Dengan kata lain, dalam prinsip alignment ini, item perlulah disusun supaya tidak kelihatan janggal. Item juga perlu mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain dalam setiap poster. Jadi, dalam poster yang saya hasilkan ini, ianya kelihatan lebih seimbang dari segi sebelah kiri dan juga kanan. Namun, ianya imbangan tidak simetri tetapi masih kelihatan seimbang. Tujuannya ialah membuat poster yang berkualiti dan tidak berat sebelah antara sebelah kiri dan kanan poster. Seterusnya yang ketiga iaitu S yang bermaksud simplicity, iaitu mudah. Bagi prinsip huruf S ini, grafik dan animasi hendaklah ringkas dan dapat merangsangkan pengguna untuk memahami maksud yang hendak disampaikan dengan lebih mudah. Dengan kata lain, sesuatu bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas muka perisian seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan juga merangsangkan pemilihan. Selain itu, visual yang dipilih juga perlulah ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan juga mudah untuk difahami. Dengan kata lain, penggunaan grafik dan elemen media dalam perisian yang dibina perlulah membantu pengguna untuk melayari perisian dengan mudah. Sekeping gambar yang ringkas, contohnya, lebih bermakna dari teks yang panjang lebar. Jadi, poster yang dapat saya cipta ini, ianya mudah untuk difahami kerana penggunaan grafik yang sedikit namun jelas dari segi maksud yang ingin disampaikan. Contohnya, tajuk saya ialah pembelajaran masa depan dan imej seorang figura wanita yang memakai alat moden iaitu VR. Ia memberi maksud kaedah pembelajaran pada masa akan datang. Ianya sangat mudah dan mudah difahami. Yang keempat ialah huruf P iaitu proximity yang bermaksud berhampiran. Dalam prinsip proximity, item yang digunakan dalam perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan yang berhampiran supaya pengguna ni dapat melihat kesinambungan yang wujud antara dua item ataupun item-item lain. Pengumpulan item yang berkaitan membuatkan pengguna merasa selesa untuk melihat kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah-pisah. Oleh yang demikian, elemen ini akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit yang terpisah. Dalam poster ini, penggunaan tipografi dan imej disusun secara rapat agar penonton dapat faham kaitan antara tajuk yang saya lakukan dan grafik yang digunakan. Jadi, kaitan antara tipografi dan grafik yang saya cipta itu ianya sangat berkait antara satu sama lain dan mudah untuk difahami oleh penonton. Jadi, huruf yang kedua terakhir iaitu E, emphasis yang bermaksud penekanan. Dalam perkataan emphasis ini, pereka grafik perlulah menggunakan cara yang tertentu bagi memberikan penekanan terhadap perkara yang dirasakan sangat penting. Pelbagai cara digunakan oleh pereka grafik untuk menarik perhatian pengguna. Namun, dinasihati agar pereka grafik ini tidak menggunakan terlalu banyak elemen-elemen ataupun grafik sampingan untuk menarik perhatian pengguna, yang mana ianya akan menyebabkan tumpuan pengguna lebih kepada elemen sampingan. Jadi, poster yang saya hasilkan ini menggunakan satu elemen yang besar iaitu figura wanita yang menggunakan aplikasi VR yang bertujuan memberi penekanan dan memfokuskan kepada perkara yang ingin disampaikan.
Elemen sampingan lain juga lebih kecil seperti rama-rama dan tidak terlalu banyak. Jadi jelaslah bahawa penekanan yang saya lakukan itu dari segi imej figura wanita yang sangat besar yang berada di tengah-tengah. Baiklah, yang terakhir sekali ialah huruf R, repetition, yang bermaksud pengulangan. Dalam prinsip repetition, terdapat satu piawai antara muka poster supaya pengguna dia akan mentafsir dan memahami dengan lebih mudah. Arahan yang diberikan oleh poster dapat difahami dengan lebih mudah. Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan, ianya akan membantu pemahaman pengguna. Ini adalah kerana pereka grafik ini terdiri daripada mereka yang mempunyai kecenderungan yang mendalam terhadap media. Oleh itu, pereka grafik ini boleh menggunakan perulangan media teks, audio, grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. Jadi, pada poster saya ini dapat ditunjukkan bahawa penggunaan corak yang berulangan. Corak ini menunjukkan satu teknologi pada masa yang akan datang, iaitu seperti teknologi maklumat yang sentiasa berkembang dan berjalan. Jadi seterusnya saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang apa itu VR, iaitu alat pendigitalan yang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai dengan tujuan yang tertentu. Jadi mari kita lihat slide yang seterusnya. Jadi pada slide ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang VR, iaitu satu aplikasi yang dapat saya kaitkan dengan pembelajaran masa depan. Jadi pembelajaran kini menggunakan teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi salah satu teknologi yang semakin dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah VR, iaitu virtual reality. Virtual reality ini adalah satu teknologi yang menghasilkan aplikasi digital yang menyerupai dunia nyata dan membolehkan seorang pengguna itu untuk berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Jadi, pemanfaatan media pembelajaran virtual reality ini dalam pembelajaran memiliki potensi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan memperbanyakkan pengalaman siswa untuk belajar. Baiklah, dalam slide ini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan VR. Jadi, penggunaan virtual reality ini ada manfaat dan keburukannya dalam bidang pendidikan. Antara fungsi virtual reality dalam pendidikan ialah ianya dapat membantu pelajar untuk mengeksplorasikan diri dalam sesuatu situasi ataupun tempat kejadian yang realiti. Sebagai contoh, teknologi VR ini membenarkan pelaksanaan sesuatu eksperimen yang sukar dilaksanakan dengan menggunakan kaedah tradisional seperti menjalankan prosedur pembedahan tanpa mengancam keselamatan pesakit yang sebenar. Yang kedua, teknologi VR membolehkan para pelajar mempunyai suasana pembelajaran dan pengajaran yang menarik. Perkembangan teknologi maklumat yang membolehkan lebih banyak komputer dipasang di sekolah dapat mewujudkan suasana kondusif untuk mengintegrasikan realiti maya dalam pembelajaran. Yang terakhir sekali ialah dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Tujuan utama penggunaan teknologi VR ini adalah untuk meningkatkan, memotivasikan dan menstimulasikan pelajar terhadap sesuatu keadaan dan pada masa yang sama membolehkan pelajar mengalami pembelajaran secara hands-on. Namun, ada juga keburukan VR ini yang dapat memberi kesan yang buruk kepada para pelajar dan juga guru sendiri. Antaranya, pelajar sering menyalahgunakan teknologi VR ini hanya untuk tujuan permainan video sahaja. Penggunaan teknologi VR ini bukan hanya setakat untuk permainan video, akan tetapi pengguna-pengguna teknologi VR
lebih tertumpu terhadap penggunaan teknologi VR dalam permainan. Yang kedua, teknologi VR mengakibatkan pelajar menjadi ketagih sehingga menyebabkan mereka menggunakannya secara terus-menerus. Pengguna yang ketagih terhadap penggunaan teknologi VR akan menggunakan aplikasi ini secara melampau sampai tidak mengawal masa penggunaan, rehat, makan dan bekerja. Penggunaan VR ini secara berlebihan dapat merosakkan mata sehingga menjejaskan penglihatan. Yang terakhir, para pelajar, guru dan juga pengguna-pengguna teknologi VR yang lain yang kerap akan mengalami masalah cyber sickness. Menurut Joseph dan Laviola pada tahun 2000, beliau mengatakan pendedahan kepada VE dan VR dalam jangka masa yang lama boleh menyebabkan cyber sickness. Antara simptom-simptom cyber sickness adalah seperti ketegangan mata, sakit kepala, mudah berasa pening, pucat berpeluh, kekeringan mulut, kenyang perut, keliru, hilang keseimbangan badan, loya dan muntah. Jadi sebagai kesimpulan, reka letak Casper adalah salah satu cara yang terbaik untuk mereka letak yang sering menjadi panduan dalam menghasilkan sebuah ataupun pelbagai jenis pengiklanan. Ianya dapat membantu pereka grafik untuk menghasilkan reka bentuk grafik yang mampu memberikan penyampaian mesej yang berkesan kepada penonton. Di samping itu, reka letak Casper ini memfokuskan kepada penggunaan unsur seni seperti garisan, ruang, warna dan sebagainya. Selain itu juga, dalam penggunaan VR iaitu virtual reality, hendaklah digunakan ataupun dimanfaatkan dengan cara yang betul. Contohnya dalam bidang pendidikan, guru-guru perlulah melihat anak murid apabila menggunakan aplikasi dan teknologi VR itu supaya tidak digunakan dengan cara yang salah. Selain itu, pihak-pihak lain juga perlulah menggunakan VR itu dengan bermanfaat agar tidak mendapat kesan-kesan sampingan yang buruk.